Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyatakan dengan jelas bahawa sesi pembelajaran dalam bilik darjah merupakan faktor terpenting dalam membentuk generasi yang berdaya saing dan mempunyai persediaan yang cukup bagi menghadapi cabaran dunia global yang semakin rancak membangun. Evolusi industri 4.0 yang kini menjadi garis ukur dalam sesuatu bidang, terutamanya dunia pendidikan di seluruh dunia. Pendidikan bagi menyediakan rakyat yang menghadapi IR 4.0 ini adalah sangat penting agar murid yang melalui proses pendidikan dalam negara kita mampu berfikir secara kreatif dan mempunyai kemahiran dalam menyelesaikan masalah. Jika kita lihat di sekolah hari ini, masih ada lagi segelintir guru yang mengamalkan cara pengajaran tradisional yang mana guru adalah pusat kepada pembelajaran. Hal ini akan menyebabkan keupayaan murid untuk meneroka bidang baru dan mengembangkan potensi yang ada dalam murid akan terkekang. Pihak BPK iaitu bahagian pemberikan kurikulum telah menggarap satu standard kurikulum yang baru agar elemen-elemen IR 4.0 ini dapat diterapkan dalam sistem pendidikan Malaysia. Maka terhasillah pembelajaran abad ke-21 dan juga pembelajaran kebat iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Hasil daripada kedua-dua elemen ini satu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Daripada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM 2013-2025 ini, maka terhasillah kurikulum baru iaitu yang dipanggil Semakan 2017. Kurikulum standard sekolah rendah KSS Semakan adalah satu kurikulum yang mementingkan murid sebagai tunjang ataupun aspek terpenting dalam sesi pembelajaran. Yang ini mementingkan pembelajaran aktif. Inilah di mana terhasilnya pembelajaran berasaskan permainan. Pembelajaran berasaskan permainan adalah salah satu daripada elemen pembelajaran aktif. Apa itu pembelajaran berasaskan permainan? Pembelajaran berasaskan permainan merupakan satu kaedah yang menggabungkan kaedah belajar sambil bermain yang diaplikasikan dalam pedagogi guru sewaktu melaksanakan pengajaran. Penggunaan kaedah bermain ini adalah mampu mengembangkan daya kreativiti murid serta menarik minat murid terhadap aktiviti yang dirangka dan dirancang oleh seorang guru. Kaedah PBP ini dipelopori oleh Thomas Miller dalam kajiannya pada tahun 1981. Thomas mengatakan bahawa permainan akan memotivasikan murid dalam 3 fasa iaitu fantasi, cabaran dan perasaan ingin tahu. Sifat permainan itu sendiri yang mengetengahkan persaingan di antara murid merupakan faktor utama keberkesanan kaedah pembelajaran berasaskan permainan ini. Sebab demikian, saya telah memilih kajian melalui meta-analisis dan tinjauan sistematik ataupun SLR bagi melihat kesan kaedah pengajaran dan pembelajaran ini terhadap sesi pengajaran dan pembelajaran seseorang guru. Melalui kaedah SLR dan meta-analisis ini, saya dapat melihat dengan jelas kesan dan manfaat daripada kaedah ini terhadap proses pembelajaran dan pembelajaran. Kesan yang saya akan peroleh nanti akan dapat melihat jurang yang boleh diterokai dan jadikan panduan untuk melaksanakan kajian pada masa hadapan. Persoalan kajian. Persoalan kajian yang dalam kajian ini saya meletakkan 2 persoalan kajian, iaitu yang pertama, adakah kaedah pembelajaran berasaskan permainan mampu meningkatkan pencapaian murid dalam proses pembelajaran mata pelajaran bahasa? Dan yang kedua, adakah terdapat kesan di antara fasilitator kajian yang digunakan dalam pembelajaran berasaskan permainan terhadap pencapaian murid dalam mata pelajaran bahasa? Kerangka konsep kajian. Dalam kajian ini saya menggunakan piramid Hierarchy of Evidence yang diperkenalkan oleh Critical Institute, di mana proses meta-analisis dan systematic value merupakan puncak pada pengasingan dan aplikasi data.
dalam kajian ini saya menggunakan dua database untuk mendapatkan kajian-kajian yang telah dijalankan oleh pekaji-pekaji sebelum ini di seluruh dunia, iaitu yang pertama saya memilih untuk menggunakan database ERIC, iaitu Education Resources Information Center, dan yang kedua adalah database Scopus. Kajian-kajian yang diperolehi daripada dua database ini akan saya saring dan saya akan pilih melalui proses penyaringan yang dicadangkan oleh Prisma 2009. Okay, kaedah kajian ini menggunakan rated kod kajian tinjauan literature bersistematik ataupun lebih dikenali sebagai Systematic Literature Review atau lebih juga dikenali sebagai singkatan SLR. Reka bentuk ini mempunyai 5 tujuan utama dalam mengenal pasti penilaian secara kritis dan membuat penemuan semula dengan mengintegrasikan pelbagai kajian lampau. Hal ini dinyatakan oleh Browmister dan Leary dalam kajian mereka pada tahun 1997. Esensi dan sampel kajian. Dalam pengujian sampel kajian meta-analisis terdapat dua peringkat analisis, iaitu peringkat-peringkat analisis saya dibahagikan kepada dua. Saya akan bahagikan kajian ini dalam dua bahagian, iaitu yang pertama kita akan melihat penganggaran size effect ataupun size kesan yang memberikan skala numerika bagi menunjukkan keberkesanan sesuatu rawatan bagi setiap kajian. Yang kedua, kita akan melihat mana penglibatan analisis deskriptif mengenai tema kajian ataupun facilitator kajian yang dikaji bagi mencari gap kajian. Instrumen kajian. Dalam kajian ini saya menggunakan proses systematic review merujuk kepada Prisma, iaitu Preferred Reporting Item for Systematic Review dan Meta-Analysis. Pengaplikasian Prisma ini akan memberi kelebihan kepada saya untuk membantu menentukan persoalan kajian yang jelas ke arah penyelidikan yang sistematik, mengenal pasti kriteria yang dipilih dan dikecualikan dalam melaksanakan review, dan membantu mendapatkan data besar berkaitan literatur dengan cepat. Hal ini dinyatakan oleh Sira Koira dan Kancherakis pada tahun 2015 dalam kajian mereka. Pengaplikasian Prisma ini membolehkan pencarian istilah-istilah yang berkaitan dengan pembelajaran berasaskan permainan dengan cepat dan lebih jelas. Yang pertama, kita akan lihat pengiraan saiz kesan, di mana saya akan menggunakan cadangan yang diberikan oleh Cohen pada tahun 1988 dalam kajiannya, kemudian dibuat kajian yang kedua pada tahun 1992. Penganggaran relative side effect dalam R value ada 3 tahap, iaitu 0.1 hingga 0.3 adalah skala kecil, 0.3 hingga 0.5 adalah skala sederhana, dan 0.5 hingga 1.0 adalah skala besar. Manakala bagi kajian-kajian yang tidak menyatakan saiz kesan secara jelas, saya akan menggunakan aplikasi pengiraan saiz effect, iaitu dan Cohen-D, menggunakan aplikasi di Becker UCCS, di mana ini adalah merupakan online calculator bagi mengira saiz effect menggunakan means dan standard deviation yang dinyatakan dalam kajian yang diperolehi. Seterusnya kita lihat dapatan kajian. Melalui Prisma yang saya nyatakan tadi, saya telah membuat satu saringan kepada semua kajian-kajian yang saya perolehi daripada data Scopus dan juga daripada data ERIC. Dilihat di sini, melalui ERIC, saya memperolehi 82 kajian yang berkaitan dengan proses pembelajaran berasaskan permainan, manakala saya mendapat 55 kajian, kertas kajian daripada data jurnal Scopus. Melalui kedua-dua Scopus ini, kedua-dua database ini terdapat 137 kajian yang membuat kajian terhadap proses pembelajaran berasaskan permainan. Maka yang terakhir, terhasillah artikel dan jurnal yang menepati kehendak kajian dan menepati objektif kajian yang saya tetapkan adalah sebanyak 10 kertas kajian. Yang pertama, saiz kesan. Di dalam 10 kajian yang dijalankan, saya melihat 60% kajian yang diperolehi menghasilkan dapatan kajian yang menunjukkan saiz kesan kepada kajian adalah tinggi, iaitu kajian yang dijalankan oleh Nur Nadra, M.N. Anjani, Covenelle, Commerce dan Kenape, Wirwarmi, Hafidah dan Esburn.
Itu adalah kajian-kajian yang memperolehi saiz kesan yang besar. Kemudian ada 20% kajian yang menghasilkan saiz kesan yang sederhana, manakala 20% kajian menunjukkan hasil kesan yang rendah. Hal ini menunjukkan bahawasanya majoriti kajian pembelajaran berasaskan permainan menunjukkan kesan yang tinggi kepada sampel dalam perubahan dan pencapaian sampel kepada pembelajaran bahasa yang dilalui. Ini menunjukkan kaedah pengajaran berasaskan permainan adalah kaedah yang berkesan dalam membantu murid dalam menguasai pembelajaran bahasa. Seterusnya, pembincangan yang kedua iaitu fasilitator kajian. Kita melihat di sini tahun kajian menunjukkan trend yang sangat drastik daripada tahun 2015 hingga 2020, di mana ramai pengkaji mula melihat kaedah pembelajaran berasaskan permainan ini memberikan kesan, dan mereka mula membuat kajian kepada kaedah berasaskan permainan ini. Ini merupakan kaedah pengajaran, menunjukkan bahawa kaedah pengajaran berasaskan permainan adalah kaedah yang paling relevan dalam masa kini. Kemudian kita lihat juga pada sampel kajian, kebanyakan kajian menjalankan sampel kepada murid sekolah rendah. Hal ini kita sinonim lihat permainan dengan kanak-kanak di bawah umur 12 tahun. Tapi ada juga kajian menunjukkan kajian dijalankan pada sekolah menengah dan juga dalam guru dalam perkhidmatan. Jadi melalui pembandingan fasilitator ini, gap kajian masih belum banyak kajian dijalankan kepada keberkesanan pembelajaran berasaskan permainan terhadap murid sekolah menengah. Yang ketiga, sub kemahiran. Yang terbanyak kajian dijalankan terhadap kemahiran bertutur, iaitu mendengar dan bercakap. 3% kajian terhadap menulis dan membaca. Jadi banyak kajian ini boleh dan masih belum ada kajian yang diperolehi menggabungkan kesemua elemen sub kemahiran dalam pembelajaran bahasa. Yang keempat, intervensi. Sama 50% kajian telah dijalankan terhadap kaedah belajar dan 50% kajian dijalankan terhadap kaedah mengajar. Jadi kajian terhadap pembelajaran berasaskan permainan ini dari segi faktor pengajaran dan juga pembelajaran adalah sama banyak. Kita lihat lokasi kajian dijalankan, dipelopori oleh pengkaji-pengkaji oleh Asia, dan masih belum ramai pengkaji-pengkaji daripada Timur Tengah. Hal ini mana dilihat sistem pendidikan di Asia lebih ke hadapan sedikit berbanding dengan Europe dan Timur Tengah dalam aspek pembelajaran berasaskan permainan dalam aspek kajian yang diperolehi. Yang ke-6, kita lihat faktor fasilitator bahasa, melihatkan penggunaan kajian terhadap bahasa kedua sebagai bahasa pembelajaran. Kajian berasaskan permainan ini banyak diaplikasikan terhadap kajian bahasa kedua berbanding bahasa ibunda ataupun bahasa yang ketiga. Jadi pengkaji-pengkaji selepas ini boleh disadangkan untuk mengaplikasikan kajian permainan ini, pembelajaran berasaskan permainan ini terhadap pembelajaran kepada bahasa ibunda. Jenis pembelajaran, jenis permainan yang diaplikasikan dalam kajian, 4 kajian masing-masing terhadap permainan jenis digital dan juga fizikal, dan hanya 20% saja kajian menggabungkan permainan yang menggabungkan digital dan fizikal dijalankan. Jadi mungkin gap yang terhasil adalah terhadap permainan yang menggabungkan digital dan fizikal, permainan digital dan fizikal. Sebagai penutupnya, era industri revolusi 4.0 ini memerlukan dunia pendidikan bagi menghasilkan murid yang standing dengan perubahan-perubahan teknologi global yang berlaku di seluruh dunia. Jadi pembelajaran berasaskan permainan ini adalah satu kaedah bagi menyesuaikan sistem pembelajaran yang digarapkan oleh BPK ini dapat menghasilkan murid yang standing pada abad ke-21 ini.
Jadi mata pelajaran bahasa ataupun linguistik adalah satu mata pelajaran yang sangat sesuai untuk mengaplikasikan kaedah pengajaran berasaskan permainan ini. Kita sedia maklum bahawasanya pembelajaran bahasa agak sedikit susah berbanding dengan mata pelajaran akademik yang lain. Jadi pembelajaran berasaskan permainan ini dapat membantu meningkatkan motivasi murid dan juga membantu murid untuk belajar secara fun learning dan juga active learning. Guru-guru melihat peluang untuk menghasilkan permainan dalam pembelajaran menggunakan elemen-elemen ICT ini sebagai satu anjakan untuk naik tarafkan cara pengajaran seseorang guru dalam pengajaran. Pembelajaran berasaskan permainan ini dilihat sebagai satu pendekatan yang terbaik dalam melaksanakan pembelajaran yang diperlukan dalam menghasilkan murid yang kreatif dan mempunyai kemahiran dalam menyelesaikan masalah. Ciri permainan itu sendiri yang bersifat pembelajaran yang menyeronokkan serta memerlukan pelibatan daripada pelbagai panca indera. Murid dapat merangsang sifat kreatif yang tersimpan di dalam murid. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.